Langkah kecundang berkali-kali, hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang berkali-kali, hitamnya hati. Berulang-ulang langkah kecundang berkali-kali, hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersama
situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mungkinnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mungkinnya iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, mari kita mulakan pertemuan kita pada pagi 23 Ramadan ini. Dalam majlis ilmu ini, sahabat-sahabatku, kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, tuan-puan, adik-adik, anak-anak semua. Pagi ini adalah pagi 23 Ramadan. Ya, mudah-mudahan subhanallah tuan-puan sekalian, hari ini kita menjadi lebih baik daripada semalam. Ya, mudah-mudahan insya-Allah hari ini adalah langkah hijrah kita menuju Allah. Ya, dengan lebih tersusun, ya, dengan lebih terpimpin, dikurniakan petunjuk dan hidayah. Ya, dikurniakan taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apa khabar semua? Puan Masriza Razali, Puan Mujahidah Ahmad, Puan Wana, Puan Hasanah Hamka, Puan DJ Farah Fazil, Puan Nur Zarinawati, Puan Zakiyah Zakaria, Puan Nur Aini, Puan Nasi Lemak Kak Ani, Masya Allah, Subhanallah. Ya, kepada Puan Teh Keti, pada Puan Zaini Abu Bakar, kepada April Laila,
dan semua yang sedang bersama-sama pada pagi ini, uhibbukum fillah. Ya, Ustazah mencintai kalian kerana Allah. Mudah-mudahan Allah kasihan belas dengan kita, merahmati kita, ya, membetulkan apa yang tidak betul yang ada pada diri kita. Ya, mencantikkan apa yang kurang cantik yang ada pada akhlak kita, pada diri kita, pada hati kita. Mudah-mudahan ya dengan barakah dalam sebuah majlis ilmu, tuan puan sekalian, ya, walaupun mungkin kita masuk dalam keadaan ya hati ustazah mungkin tak baik, ya, banyak benda yang kurang, banyak benda yang lemah, tapi percayalah bahawa Allah Azza wa Jalla Maha baik, Maha pengampun, Maha penyayang. Allah tahu betapa lemahnya kita untuk selongkar dalam hati kita sedangkan kita tak nampak pun hati kita. Allah akan bantu sahabat-sahabat husnuzan dengan Allah. Selalu yakin dengan Allah. Ya, bila kita sebut husnuzan dengan Allah, mesti ada bersama-sama dengan keyakinan bahawa Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu yang ustazah belajar daripada Syekh Ustazah. Ya, bila sebut husnuzan, sangka baik dengan Allah, yakin baik dengan Allah, kita mesti meyakini bahawa Allah itu atas segala sesuatu maha berkuasa. Kadang-kadang tuan puan sekalian, kita boleh sangka baik dengan orang, tapi orang tak ada keupayaan. Ya, kita boleh sangka baik dengan manusia, tapi manusia tak ada kemampuan, tuan puan. Jadi tinggallah sangka baik hanya semata-mata sangka baik. Orang boleh kesian kat kita, tapi orang tak terdaya. Orang boleh simpati dengan kita, tapi orang tak ada kemampuan. Jadi benda tu tak sempurna, sahabat-sahabat sekalian. Tapi bila kita kata husnuzan dengan Allah, pasti bersama-sama dengan datangnya kekuatan tawakal. Kenapa? Sebab dalam keyakinan baik kita kepada Allah Azza wa Jalla, bersama-sama dengan keyakinan bahawa innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha bikulli syai'in alim. Ya, maknanya ma'rifatullah. Allah itu atas segala sesuatu, semuanya dalam kemampuan Allah, semua dalam pengetahuan Allah, semua dalam kekuasaan Allah. Jadi husnuzan dengan Allah, sahabat-sahabat sekalian, adalah satu kenikmatan dan keindahan. Kerana bersama-sama dengan husnuzan itu tertanamnya keyakinan bahawa Allah mampu melakukan apa saja. Bahawa Allah boleh menolong kita sekecil-kecil perkara ataupun sebesar-besar perkara. Semuanya dalam ilmu Allah, dalam kekuasaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hari ini seperti mana biasa, pada pagi 23 Ramadan, Ustazah nak kongsikan sebuah doa dengan sahabat-sahabat sekalian. Ya, Ustazah akan berdoa. InsyaAllah sahabat-sahabat akan sama-sama aminkan doa tersebut. Ya, insyaAllah mudah-mudahan mustajab. Di mana tema doa ini adalah Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai Allah yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu mil'is samawati wal ardh wa mal'i ma bainahima wa mal'i ma syi'ta min syai'in ba'daha ahlus thana'i wal kibriya'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abid la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha دقها وجلها وأولها وآخرها وسرها وعلانيتها رب أعطي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إننا ظلمنا أنفسنا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. Ya Allah, hisablah kami ya Allah dengan hisab yang mudah. Wala tuhasibna hisaban asira. Jangan kau hisab kami ya Allah dengan hisab yang berat, hisab yang susah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa ma anta bihi a'lam. Ya Allah, kami mohon segala kebaikan yang kami tahu dan yang kami tidak tahu, dan Engkau lebih-lebih lagi ya Allah yang Maha mengetahui.
Allahumma a'inna ala syukrika wa zikrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk mensyukurimu, untuk mengingatimu dan mencantik memperelokkan ibadah kami kepadamu. Allahu Akbar, nurus samawati wal ard. Allahu Akbar, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahu Akbar, lahu maqalidus samawati wal ard. Allahu Akbar, lahul khalqu wal amru, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma anta rabbana wa anta ilahuna. Ya Allah, ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami. Wa anta ilahana, dan Engkau adalah Tuhan kami. Wa anta nasirana, dan Engkau adalah penolong kami. Wa anta malja'una, wa anta sanaduna, wa anta imaduna. Engkau adalah tempat kembali kami. Engkau adalah tempat kami bersandar, ya Allah. Alhamdulillaka hatta tarda, walhamdulillaka idza radita, walhamdulillaka fil ula wal akhirah. Nahmadaka bimahamidika kulliha wa nathni alayka thanaa kullah wa anta ahlul hamdi wal majdi wal baqa'i kulli syai'in halik illa wajhaka lakal hukmu wa anta ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita masih diberikan kesempatan, ya, diberikan peluang, bahkan subhanallah, sahabat-sahabat, Allah mengurniakan kepada kita petunjuk, ya, peluang dan petunjuk. Allah mengurniakan kepada kita taufik dan hidayah. Alhamdulillah, sebahagian besar daripada kita, ya, telah dapat juga untuk menghidupkan malam 23 Ramadan. Alhamdulillah, ya, pada kadar yang telah Allah tentukan kepada kita, ya, pada kadar yang telah kita usahakan pada malam tadi. Tidak kita berbangga-bangga, sahabat-sahabat sekalian, tidak kita mendabik dada. Sebaliknya, Masya Allah, Subhanallah, terus kita mengatakan, Rabbana qad zalamna anfusana zulman kathira, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah zalim pada diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak ampunkan, Ya Allah, maka kami akan berterusan menjadi golongan orang-orang yang rugi. Maknanya, sahabat-sahabat sekalian, walaupun kita sudah pun alhamdulillah dapat juga membangunkan mungkin separuh daripada malam kita, iaitu malam 23 tadi, tapi min husnil adab ma'allah, tapi dari segi adab kita dengan Allah, akhlak kita dengan Allah, tuan-puan sekalian, tetap kita tawaduk. Tetap kita merasakan apa dia? Ya, merasakan bahawa yang kita lakukan itu belum lagi pada wajah yang terbaik. Belum lagi pada keadaan yang terbaik. Sebaliknya kita menyerahkan urusan itu kepada Allah dan kita tetap menjadi hamba ahli taubah, ia menjadi ahli taubat yang sentiasa sebelum, semasa, selepas amal ibadah kita, tuan-puan sekalian, tetap kita melazimkan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, tajuk kita pada hari ini ialah Ya Allah, ikhlaskan kami. Ya Allah, ikhlaskan kami. Ya. Ustazah mulakan dengan datangnya seorang, ya, dengan satu kisah di mana seorang badui, tuan-puan sekalian, seorang Arab badui datang bertemu dengan Nabi SAW. Ya, memang dia nak jumpa dengan Nabi sebab dia nak menceritakan, nak bagi tahu kepada Nabi satu perkara. Ya, dia rasa dapat puas hati kalau dapat cakap sendiri dengan baginda Rasulullah SAW. Apa dia kata? Aku membuat tekad melakukan sesuatu hanya semata-mata kerana Allah dan aku mahu Allah melihat keadaanku. Allah melihat kedudukanku. Jadi dia rasa puas hati, tuan-puan, sebab dapat cakap dengan Nabi SAW bahawa selama ini Arab Badui tersebut dia memang berazam sangat. Berazam dan bertekad untuk melakukan sesuatu hanya kerana Allah Azza wa Jalla. Dan dia mahu Allah melihat keadaan dia. Lalu Nabi SAW, tuan-puan sekalian, ia menjelaskan kerana pada ketika itu, maknanya bersesuaian dengan apa yang disebut oleh Arab Badui itu, tuan-puan sekalian, turunlah ayat dalam suratul Kahfi, iaitu ayat yang ke-110. Ustazah bacakan ayatnya. Ya, saya percaya kita semua selalu biasa dah dengan ayat ni. Tapi bila kita bercakap tentang soal, ya, melakukan sesuatu kerana Allah, ya, mengharapkan Allah melihat keadaan kita, sahabat-sahabat sekalian, ataupun melihat
mengharapkan pandangan Allah, maka ayat ini tidak boleh kita lupakan. Ya, samalah seperti mana kita berpuasa sekarang. Kita berpuasa sekarang, sahabat-sahabat sekalian, seperti mana yang Nabi SAW sebutkan dalam sabda baginda, man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang puasa Ramadan kerana imannya kepada Allah, yakinnya kepada Allah, wahtisaban kerana hanya mengharapkan pahala pandangan daripada Allah semata-mata. Tengok macam mana ibadah puasa melatih kita. Tengok macam mana ibadah puasa mentarbiah kita untuk apa? Untuk kembali memiliki keluhuran niat kita yang hanya mengharapkan pandangan Allah semata-mata. Termasuk juga pada hadis yang Nabi sebut, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, menghidupkan Ramadan, baik siangnya maupun malamnya, tuan-puan sekalian, ghufira lahu imanan wahtisaban, sama juga dia lakukan kerana imannya kepada Allah, kerana yakinnya kepada Allah, wahtisaban, dan kerana hanya mengharapkan pandangan dan balasan daripada Allah Azza wa Jalla. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Dia macam orang yang baru dilahirkan, tuan-puan. Putih bersih. Kenapa? Allah telah ampunkan seluruh dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi bila kita sebut tentang ihtisaban tadi, itu juga memberikan maksud apa dia? Ketulusan, keikhlasan. Dan ibadah puasa ini sepanjang Ramadan ni, tuan-puan sekalian, sebenarnya antara perkara yang paling besar yang kita dilatih, tuan-puan, kita ditarbiah ialah untuk menjernihkan hati tersebut. Biar jernih, biar bersih, biar tulus. Bukti jernih dan bersih itu ialah ketika mana kita hanya mengharapkan Allah dalam setiap apa yang kita lakukan. Mari kita melihat suratul Kahfi ayat yang ke-110. Ya, sama-sama kita hayati, sahabat-sahabat sekalian, biar masuk betul dalam hati kita, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah diwahyukan kepadaku. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, bahawa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang salih. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Sadaqallahul Azim. Sahabat-sahabat sekalian, tengok macam mana turunnya ayat yang respon sahabat-sahabat sekalian kepada apa yang disebutkan oleh Arab Badui tadi. Aku ni berazam nak buat semua kerana Allah. Aku ni berazam nak supaya Allah melihat kedudukan aku. Di mana tempat aku? Jadi tengok ayat tadi, tuan-puan sekalian, tengok macam mana disebut. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka hendaklah dia melakukan amal soleh, satu. Dan hendaklah dia benar-benar mentauhidkan Allah, iaitu pada ayat ini menyebut jangan kamu syirikkan Allah dengan sesuatu apa pun dalam ibadah kamu. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, ini antara apa yang Ustazah sempat catatkan di sini. Pertama sekali bila kita menyebut tentang ikhlas. Bila kita cakap tentang ikhlas, tuan-puan sekalian, ikhlas ini adalah satu anugerah daripada Allah Azza wa Jalla yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya, tuan-puan sekalian, yang begitu sekali dalam hidupnya mengharapkan pertama agar Allah menerima seluruh amalan dia. Berharap kepada Allah agar Allah menerima seluruh kehidupan dan mati dia.
Sahabat-sahabat sekalian, cuba tengok malam tadi. Malam tadi, apa yang kita minta kepada Allah? Apa yang menjadi doa kita kepada Allah malam tadi, tuan-puan sekalian? Minta maaf, Ustazah sekadar kongsikan beberapa zikir, beberapa bentuk doa, beberapa munajat, luahan rasa hati kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa kacau pun, Alhamdulillah. Suami tak ganggu, isteri tak ganggu, anak-anak tak ganggu. Bentang sejadah, kita dengan Allah malam-malam, tuan-puan sekalian, masih kita tahajud, kita bercakaplah dengan Allah. Kita boleh cakap apa saja dengan Allah. Kita boleh luahkan apa saja dengan Allah. Sahabat-sahabat, cuba dengarkan kalau kita meluah begini dengan Allah. Bila kita sujud yang akhir, tuan-puan sekalian, ataupun masih kita berdoa, lepas kita solat, kita berdoa, Ya Allah, terimalah aku, Ya Allah. Ya Allah, terimalah aku, Ya Allah. Sebut nama kita. Ya Allah, terimalah aku, Ya Allah, hamba-Mu ini, Nur Hafizah binti Musa, yang sekarang berusia, sebut berapa tahun, 46 tahun dah umurku, Ya Allah. Ya Allah, daripada aku lahir, Ya Allah, sampailah ke saat ini, wahai Allah, terimalah seluruhnya. Ya Allah, terimalah hidupku, Ya Allah. Ya Allah, terimalah matiku, Ya Allah. Ya Allah, terimalah seluruh amalan yang ada sepanjang kehidupanku. Ya Allah, terimalah, Ya Allah. Dosa-dosaku, bahkan Ya Allah, dosa-dosaku, Kau terimalah untuk Engkau ampunkan. Kau terimalah untuk Engkau bersihkan. Ya Allah, aku tidak ada pelarian yang lain kecuali berlari kepada Engkau, kecuali tersembam di hadapan Engkau. Aku tidak ada tujuan yang lain kecuali berlari kepada Engkau, kecuali menuju kepada Engkau. Walau dalam keadaan kotor, dalam keadaan hanyir, dalam keadaan lebih kurang, dalam keadaan yang busuk. Tapi ya Allah, aku hanya mengharapkan pertemuan dengan Engkau. Bila kita menyebut sahabat-sahabat sekalian, Ya Allah, terimalah Ya Allah hidupku, Ya Allah. Subhanallah, itu benda yang makan dalam, tuan-puan. Pernah berlaku masa Ustazah buat haji dulu, tuan-puan sekalian. Itulah juga di antara munajat yang tiba-tiba terasa macam kita tak senang duduk. Bila kita mula merasakan, Ya Allah, Ya Tuhan, kalaulah di tengah-tengah keramaian ini, itu baru dekat padang Arafah. Belum lagi dekat padang mahsyar, tuan-puan sekalian. Ya Allah, di tengah-tengah keramaian ini, yang aku berusaha nak mencari kat mana nak duduk. Kan dekat padang Arafah kan, nak cari tempat yang paling, maknanya kalau boleh tersembunyi, tak nak ramai-ramai dengan orang lain, biar kita boleh berbisik-bisik dengan Allah, biar kita tak ada gangguan dan sebagainya. Tapi kita ke sana ada orang, ke depan ada orang, kiri ada orang, belakang ada orang, tuan-puan. Terlalu ramai. Jutaan manusia di padang Arafah. Cari tepi tu ada orang. Terlalu ramai jutaan manusia. Sebelum kita minta apa-apa pada Allah, sebelum kita munajat kepada Allah, kita sendiri berasa hati. Apa yang hati kita terasa? Wahai Allah, tolong pandang aku, Ya Allah. Di tengah-tengah jutaan manusia, di tengah-tengah ramainya awliya illah, pasti tuan-puan, pasti ada. Di tengah-tengah jutaan tu ada wali-wali Allah. Di tengah-tengah jutaan tu ada orang yang ikhlas kepada Allah. Di tengah-tengah jutaan tu ada orang yang sabar sangat menanggung ujian daripada Allah. Di tengah-tengah jutaan ada orang yang syukur sangat dengan nikmat Allah. Tiba-tiba kita hadir di tengah jutaan orang di padang Arafah. Sebelum kita minta apa-apa, tuan-puan, merayu apa? Ya Allah, pandanglah kat sini. Pandang sikit pun jadilah, Ya Allah. Pandanglah, Ya Allah, dengan pandangan rahmat-Mu. Kalau Kau pandang orang lain dengan kebanggaan, Ya Allah, aku minta Kau pandang aku dengan belas kasihan, Ya Allah. Belas kasihan. Kenapa? Kita tahu siapa kita, sahabat-sahabat sekalian. Kita tahu banyak mana sangatlah kita ni hidup untuk agama Allah. Banyak mana sangatlah kita ni hidup meneruskan kelangsungan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak hidup untuk kepentingan peribadi. Hidup kita hanya untuk urusan-urusan peribadi saja. Masih kita menagih, wahai Allah, pandanglah sikit, sipi-sipi pun tak apa, sikit pun tak apa, Ya Allah, tapi pandanglah. Aku kat sini, Ya Allah, aku kat sini. Di tengah-tengah lautan manusia, ramai yang beriman, ramai yang bertakwa, tiba-tiba ada yang zalim kepada diri sendiri. Pandanglah aku, Ya Allah. Sahabat, bila kita bangun malam tadi, tuan-puan sekalian, kita berdoa kepada Allah, munajat. Bila kita minta dengan Allah, wahai Allah, pandang ke aku juga, Ya Allah. Pandang juga, Ya Allah, pada aku. Aku nak minta tolong. Agar Engkau terimalah seluruh hidupku, Ya Allah. Terimalah seluruh hidupku seperti mana Engkau menerima amalan orang-orang yang ikhlas. Kita tak kata kita ikhlas, tuan-puan. Tapi kita minta belas kasihan Allah agar Allah menerima hidup kita seperti mana Allah terima hidup orang yang ikhlas. Kita ikhlas tak? Mungkin tidak. Tapi Allah Maha baik. Seperti mana Engkau menerima hidup orang-orang yang ikhlas. Seperti mana Engkau menerima hidup orang-orang yang mukhlas, yang Engkau ikhlaskan mereka.
daripada kalangan para anbiya wal mursalin was salihin was syuhada. Pandanglah kepada kami ya Allah, ni duduk kat Kuala Lumpur ni ya. Pandanglah kepada kami umatmu akhir zaman, umat Nabi akhir zaman. Terimalah hidup kami ya Allah seperti mana engkau menerima hidup para nabimu, hidup para rasulmu, hidup para salihin, hidup para syuhada. Mohon belas kasihan ya Allah, terimalah hidupku. Sahabat-sahabat sekalian, sebab ini adalah perkara yang sangat besar. Siapa lagi yang seronok sangat nak terima hidup kita? Siapa? Tuan puan rasa siapa? Siapa yang teruja dengan hidup kita? Siapa? Cuba jawab. Ada orang heran dengan hidup kita. Kita tonjolkan hidup kita pagi, petang, siang, malam, kita kena kecam tuan puan. Orang akan kecam. Apa ni? Tak ada cerita lain. Ya asyik nak tonjol diri je ke apa? Ya, dah lah berhenti-berhentilah. Ada je orang akan katakan, dah lah berhenti-berhentilah. Tak payahlah tunjuk semua-semua. Siapa yang peduli dengan hidup kita, sahabat-sahabat? Siapa yang teruja dengan hidup kita? Kebahagiaan kita, kesedihan kita, apa saja yang berlaku dalam hidup kita, cuba cakap, siapa? Andai tuan puan kata, oh mak saya sangat teruja, mak kita tak ada keupayaan dan kemampuan untuk melihat seluruh kehidupan kita. Bahkan mak kita tidak ada kekuasaan tuan puan untuk menerima hidup dan mati kita. Bahkan mak kita tak ada kuasa sedikit pun untuk menghalang nyawa kita daripada keluar, daripada tubuh badan kita saat kita mati. Itulah sebatas manusia yang paling hebat dalam menerima kita sebagai anaknya. Subhanallah tuan puan. Tak ada orang teruja pun dengan hidup kita tuan puan. Kita jangan perasan. Ya sebenarnya hidup kita ni kita nak serahkan kepada Allah. Kita nak persembahkan kepada Allah. Kita nak minta dengan belas ihsan dan rahmat Allah agar Allah menerima hidup kita. Bila Allah terima, bila Allah maknanya tuan puan sekalian ya, maksud penerimaan tu maknanya Allah menghargai, Allah mensyukuri, maksud mensyukuri membalas. Ya, Allah meletakkan kita pada kedudukan yang terbaik, Allah mengampunkan salah silap yang ada dalam hidup kita. Maka itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Sebab itu bila kita kata, wahai Allah, terimalah kami ya Allah, terimalah kami seperti mana engkau menerima amalan-amalan orang-orang yang engkau ikhlaskan. Ya, seperti mana amalan-amalan orang yang ikhlas kerana engkau ya Allah, yang tidak pernah mensyirikkan engkau seumur hayat mereka, yang tidak pernah mensyirikkan engkau sehinggalah mereka bertemu dengan engkau, ya bertemu dengan kematian. Itu yang pertama sahabat-sahabat sekalian. Ya coba dalam munajat kita, ya ingat balik. Ya Allah, dulu hanya seorang anak kecil aku ni ya Allah, lari-lari kat kampung, ya naik upih pinang tu kena tarik. Kan? Kita yang kecil dulu macam mana? Kita main-main, Masya Allah, Subhanallah. Kemudian kita balik. Ya, kita mulai kenal, mulai memayyiz, tahu mana baik, mana buruk. Ya, kemudian Allah beri kita ilmu, kemudian Allah, semua daripada Allah. Kita ingat balik, wahai Allah, terimalah hidup kami ini ya Allah. Terimalah hidup kami, terimalah mati kami. Itu yang pertama. Yang kedua, muslimin muslimat sekalian, pada ayat tadi ada menyebut tentang liqa'ullah. Muslimin muslimat, kalau menyebut tentang ikhlas, ini tajuk yang sangat luas. Ya, Ustazah akan menyebut beberapa perkara yang Ustazah insya-Allah ya Allah mudahkan untuk Ustazah sebut pada pagi ini. Ya pasti tidak akan sempurna ya, kerana ada banyak lagi perbincangan tentang ikhlas. Ya, Ustazah menyebut apa yang sempat saja insya-Allah ya pada pagi ini. Yang kedua adalah tentang liqa'ullah. Orang yang ikhlas ni sahabat-sahabat sekalian, ya orang yang diikhlaskan oleh Allah mukhlas, dan orang yang ikhlas mukhlis. Mukhlis adalah orang yang berusaha untuk ikhlas. Boleh jadi orang yang berusaha untuk ikhlas ini tidak ikhlas lagi. Ya, tetapi kerana usahanya untuk ikhlas, mudah-mudahan Allah merahmati, mengampunkan dan Allah menerimanya seperti mana Allah menerima amalan-amalan orang yang ikhlas. Adapun mukhlasin tuan-puan sekalian adalah golongan yang Allah telah ikhlaskan mereka. Allah jernihkan jiwa mereka sejernih-jernihnya, sebenar-benarnya pada hati mereka. Ya, jadi bila sebut tentang sama ada dua perkara mukhlis ataupun mukhlas tuan-puan sekalian, ia kembali kepada soal mengharapkan sedalam mana, setinggi mana kita mengharapkan pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla, liqa'ullah. Pertama, soal meyakini dan mengharapkan. Sejauh mana kita yakin bahawa kita sama ada rela ataupun tak rela, kita akan tetap dipaksa untuk menghadap Allah. Tadi Ustazah baca dalam doa tadi, Allahumma hasibni hisaban yasira wa la tuhasibni hisaban asira.
Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah-mudah saja ya Allah. Berdiri di hadapan Allah, tuan-puan sekalian, sebagai seorang hamba yang berdosa, hamba tak pandai bersyukur, hamba tak sabar tuan-puan, apatah lagi hamba yang kadang-kadang dalam hidupnya ia banyak tersasar. Masya Allah, itu adalah satu keadaan dan suasana yang paling menggerunkan, yang paling membimbang dan mendebarkan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mengharapkan apa ya Allah? Hisab kami ni hisab yang mudah-mudah saja ya Allah. Kerana besar lagi rahmat-Mu. Kerana besar lagi belas ihsan-Mu kepada kami. Ya, subhanallah tuan-puan sekalian, kita kalau ditanya oleh LHDN ke, SPRM ke, ini macam satu siasatan kan? Oh ya Allah, kalau disiasat tuan-puan sekalian, bahkan disiasat oleh suami saja pun, disiasat oleh mak bapak pun dah rasa tak sedap hati dah. Dia dah rasa berdebar-debar dah. Katalah suami ataupun mak kita baru cakap, okey malam ni mak ada hal sikit nak tanya. Itu pun dah berdebar dah. Ya, maknanya buat appointment tu pun dah takut dah. SPRM call contohnya, LHDN call. Okey, pegawai kami nak jumpa tuan pada tarikh sekian-sekian. Oh, itu pun dah berdebar dah tuan-puan. Belum lagi pertemuannya. Ya, belum tentu. Kita bukan buat salah, tapi bertemu tu pun masya-Allah, ia bimbang, takut. Tapi kalau misalnya kata pegawai tu kata tak ada apalah ustazah, kita buat mudah-mudah je lah. Ya, ini cuma ada siasatan sikit, kita nak tengok sikit. Contohnya, lega tuan-puan sekalian. Tapi kalau diperhalusi kita ni tuan-puan sekalian, jangan kata ke akhirat, kat dunia pun boleh lekat. Kita ni kalau diperhalusi betul-betul, jangan kata akhirat tuan-puan, dunia pun boleh lekat. Ada je benda tak kena. Ada je banyak yang salah. Tak ikut polisi lah, tak ikut SOP lah, tak ikut itulah, tak ikut inilah. Sebab tu kita minta dengan Allah apa dia? Pada saat pertemuan kita dengan Allah. Di padang mahsyar nanti. Wahai Allah, pandanglah kita dengan pandangan belas kasihan. Hasibni hisaban yasira. Hisablah aku ya Allah dengan hisab yang mudah-mudah. Lupus kira je lah ya Allah. Lupus kira sajalah. Ya, jadi subhanallah tuan-puan sekalian, bila kita mengharapkan pertemuan dengan Allah, bila kita benar-benar yakin yang kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka tuntutannya ada dua. Apa dia? Mesti memperbanyakkan amal soleh. Jangan cakap kita mengharap pertemuan dengan Allah. Jangan kata kita ni rindulah ya nak jumpa dengan Allah, tapi bila tengok amal soleh kita, amal soleh yang lapuk tuan-puan sekalian. Lapuk. Apa dia? Alah, benda dulu kita buat banyak tu lah juga. Tak pernah bertambah kualiti, tak pernah bertambah kuantiti. Itulah juga. Bahkan menyusut ada. Ya, bukan makin bertambah. Sedangkan kalau benar-benar kita menginginkan pertemuan dengan Allah, maka yang pertama adalah memperbanyakkan amal soleh. Dan amal soleh ni tuan-puan sekalian mesti datang syarat yang kedua. Apa dia? Bahawa kita tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun. Jangan sampai dalam kehidupan kita, pada amal soleh kita tuan-puan, tiba-tiba berlaku syirik kepada Allah. Seorang laki-laki datang kepada Ubadah Ibn Samit dan mengatakan, jawablah soalan aku ini. Ya, jawab soalan aku ini. Apakah pendapat kamu mengenai laki-laki yang bersolat dengan tujuan semata-mata kerana Allah? Tengok ya, seorang laki-laki datang kepada Ubadah Ibn Samit, dia mengatakan, apa pandangan tuan? Ada seorang laki-laki, dia solat semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana Allah. Tetapi, ada tapi dia ya, dia memang solat kerana Allah, dia usahakan solat kerana Allah. Tapi dalam masa yang sama, dia senang dengan pujian manusia. Dia senang. Kalau manusia tahu, kemudian dapat pujian, itu lebih rasa lagi pada ibadah tu. Itu lebih rasa macam seronok sangat. Itu lebih rasa macam selera makan bertambah. Itu macam rasa lebih nyaman, lebih seronok, lebih lena, tidur. Nak gambarkan seronok. Kalau misal kata solat kerana Allah, tapi orang tahu dan orang puji. Berbanding dengan solat kerana Allah, tapi tak ada seorang tahu bahawa dia ni kaki solat, dia ni ahlul qiyam. Tak ada seorang tahu. Jadi dia tidak menikmati pujian daripada sesiapa pun. Sama juga kata laki-laki tadi. Seseorang yang suka bersedekah semata-mata kerana Allah, tapi dia senang dengan pujian. Sama juga seorang yang mengerjakan haji semata-mata kerana Allah, tapi dia senang dengan pujian. Tanya pertanyaan kepada Ubadah Ibn Samit tadi daripada seorang laki-laki, apa pandangan tuan? Lalu Ubadah menjawab daripada faham aku apa dia tidak mendapat apa-apa.
Ya, ini satu jawapan yang firm tuan-puan sekalian. Kalau demikianlah keadaannya, dia kata dia solat kerana Allah. Dia cuba mengusahakan solat kerana Allah. Tapi dia akan rasa lega, menyenangi saat dia dipuji dengan amalan-amalan dia. Lalu Ubadah kata dia tak dapat apa-apa sebab Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, ana khairu syarik. Faman kana lahu ma'i syarikun fahuwa lahu kulluh la hajatan li fi. Maksudnya adalah aku adalah sebaik-baik rakan kongsi. Sesiapa yang mempunyai ahli kongsi yang lain pula bersama-sama dengan aku, maka semuanya itu adalah untuk yang lain itu dan aku tidak berhajat padanya apa-apa. Masya Allah. Apa maksud dia tuan-puan sekalian? Maknanya, kamu buat sesuatu, dah cukup aku saja. Cukup aku saja yang menjadi syarik, khairu syarik. Cukup aku saja yang bersama dengan kamu. Cukup aku saja yang menjadi harapan kamu. Cukup aku saja yang menjadi, ibarat kata, macam rakan kongsi kamu lah. Ya, cukup aku jadi tujuan, cukup aku jadi harapan, cukup aku jadi sandaran, cukup aku. Faman kana lahu ma'i syarikun, tapi siapa yang pergi lantik orang lain, pergi lantik ahli lain, ada pula seorang lagi, ada pula 3 orang lagi, ada pula satu jemaah lagi, segerombolan manusia lagi, makhluk lagi yang dia juga hadapkan hati dia juga kepada orang itu. Tadi elok-elok dah tuan-puan. Buat sesuatu, hadap hati kepada Allah, kiblat hati kepada Allah. Tapi ibaratnya orang yang syirik ni tuan-puan sekalian, tiba-tiba dalam keadaan dah elok dah menghadap diri pada Allah, ada pula seorang lagi. Ada pula makhluk 2-3 orang lagi. Apa dia? Seronok juga menghadap ke dia ni. Seronok juga mendapat sesuatu daripada dia. Apa yang dia boleh bagi? Pujian je. Pujian. Ya, dia boleh tag kita. Dia boleh cakap bagusnya. Subhanallah, apa yang Allah sebut dalam hadis qudsi ini? Fahuwa lahu kulluh la hajatan li fih. Maka boleh tak semua yang kamu buat bagi dia je lah. Bagi ke orang tadi. Bagi dekat rakan kongsi yang kamu lantik tadi. Bagi pada rakan kongsi yang lain selain daripada aku yang telah kamu letakkan sama dengan aku. Sebaris dengan aku. Sejajar dengan aku. Bagi semua pada mereka. La hajatan li fih, aku sama sekali langsung tidak berhajat pada amalan-amalan kamu, pada hidup kamu sikit pun aku tak berhajat. Sebab apa? Sebab kamu telah meletakkan ada yang lain seolah-olah kamu letak sama dengan aku, sebaris dengan aku. Padahal walillahil mathalul a'la. Allah bukan bandingannya dengan makhluk. Awal-awal tadi Ustaz kata, ya kita boleh saja nak mengadu dengan manusia. Manusia boleh kesian kat kita, tapi manusia tak boleh buat apa-apa. Ya, manusia boleh je nak mendekati kita, nak menolong kita, tapi manusia bukannya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, bukan ada kuasa atas segala sesuatu. Tapi nak juga, ya, kita tak rasa hasbunallah, kita tak rasa cukup dengan pandangan Allah. Jadi untuk kes yang seperti ini, katanya Ubadah bin Samit tadi, kalau kamu buat sesuatu katanya mengharapkan Allah tapi kamu senang dengan pujian manusia, kamu rasa lega, tuan-puan, kita mesti faham maksud senang dengan pujian ni. Sebab benda tu kita lalui dalam hidup. Ya, bila orang tahu tu lain macam, ceria muka kita tu. Ya, bila orang puji tu, keceriaan dia lain, hati kita berbunga-bunga, tuan-puan. Subhanallah. Apakah ketika mana kita mengikhlaskan amalan kita kerana Allah, hati kita tidak berbunga-bunga? Apakah saat kita berjaya dibantu oleh Allah untuk menyembunyikan amalan kita, mana yang wajar disembunyikan, apakah ketika itu hati kita tak berbunga-bunga? Nanti orang puji berbunga, nanti orang hargai berbunga, nanti orang bagi jawatan pangkat berbunga. Allahu Akbar. Semakin ramai yang memuji, semakin berbunga-bunga, tumbuh bunga-bunga yang banyak. Tapi Allah menolak semua itu. Allah tidak berhajat dengan sedikit pun yang kita buat. Yang di sana kita telah mensyirikkan Allah dalam amalan-amalan kita. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Syiddad Ibnu Aus. Pada satu hari sedang dia menangis, orang bertanya, apa punca yang menyebabkan kamu menangis? Inilah dia, ya, orang-orang soleh, tuan-puan. Dia menangis, lalu ditanya, apa yang menyebabkan kamu menangis? Dia menjawab, aku menangis kerana aku teringat suatu sabda Nabi SAW. Nabi SAW telah bersabda,
atakhawafu ala ummati syirk wasyahwah al-khafiyah. Aku sangat takut sangat menimpa kepada umatku syirik dan keinginan nafsu yang tersembunyi. Lalu aku berkata, qultu ya Rasulullah, atashriku ummatuka min ba'dik? Apakah umat kamu akan kembali kepada syirik sesudah kamu wafat? Lalu Nabi menjawab, na'am, ya. Umat aku ada segelintirnya akan kembali syirik selepas wafatnya aku. Amma innahum la ya'buduna syamsan wala qamaran wala hajaran wala wuthnan walakin yura'una bi'a'malihim. Dan tidaklah syirik itu dalam bentuk menyembah matahari atau menyembah bulan atau menyembah batu atau menyembah patung-patung. Walakin, tetapi yura'una bi'a'malihim. Tetapi syirik yang aku maksudkan adalah umatku nanti segelintirnya mulai memperlihatkan amalan-amalan mereka kepada orang lain. Walisyahwatil khafiyah, dan mereka sebenarnya mempunyai keinginan-keinginan yang tersembunyi, maksudnya tidak nampak dengan mata kasar. Ya, mereka yurauna, mereka menunjuk-nunjukkan amalan mereka kepada orang lain. Kerana apa? Kerana sebenarnya ada syahwah khafiyah, kerana ada hasrat yang tersembunyi dalam hati mereka. Ayyusbiha ahaduhum, Masya Allah, Nabi memperincikan sebagai contoh tuan-puan. Ayyusbiha ahaduhum sa'iman, seperti mana seorang itu apabila mereka berpuasa. Fatu'ridu lahu syahwah min syahwatihi, kemudian dibantah oleh nafsunya dengan sesuatu keinginan. Fayutraku sawmah, maka dia meninggalkan puasanya. Subhanallah tuan-puan sekalian, ya, halus sangat keinginan tu, keinginan untuk yura'unan nas. Ya, bila kita menunjuk-nunjukkan kepada manusia apa yang kita buat, ada sesuatu yang kita akan dapat daripada habuan dunia tuan-puan. Sebenarnya ini ujian, ya, sebenarnya ini ujian. Bila orang tahu je benda-benda baik yang kita buat, amalan yang kita buat, biasanya akan bersama-sama dengannya adalah pujian. Ingat, buang huruf P, pujian jadi ujian. Pujian jadi ujian tuan-puan. Bagusnya Ustazah, bagusnya Kak Limah memang bagus. Tengok Kak Limah tu ahli qiyam, muka berseri-seri. Wah, kita dengar pun Masya Allah, kita menikmati ujian tersebut. Ya, pujian tadi buang P jadi ujian tuan-puan. Kita pun menikmatinya. Subhanallah tuan-puan, esok kita buat lagi dan kita berharap lagi. Ingat, ini adalah syahwah khafiyah, sangat halus sangat. Kita pun kadang-kadang tak perasan kecuali kita muhasabah bahawa sebenarnya yang menyebabkan kita semangat nak melakukan amalan tersebut kerana apa? Kerana ajilah, kerana adanya habuan yang cepat. Apa dia habuan yang cepat? Mungkin ada pangkat menanti, mungkin ada habuan dunia, mungkin ada macam-macam yang kita dapat daripada duit dan harta benda. Ya, mungkin macam-macam yang boleh diperhargakan dengan harga dunia tuan-puan sekalian. Lalu kita jadi semangat tu luar biasa. Kalau orang tak tahu, kalau orang tak puji, jadi kecewa, jadi putus semangat, jadi tak seronok. Nak bagi tahu ini adalah syahwah khafiyah, terlampau halus. Halus dia macam mana? Seperti mana seseorang yang berpuasa. Dia puasa sunat tuan-puan sekalian, ya. Elok dah puasa sunat, tiba-tiba tengah hari ada sesuatu yang datang daripada keinginan dia. Puasa ni tuan-puan, pasti asalnya orang puasa ni mengharapkan pandangan Allah. Sebab Allah pun sebut dalam hadis kursi, sesungguhnya puasa kamu itu untuk aku, wa ana ajzi bih. Kamu puasa untuk aku akan bagi ganjaran. Sebab tu bila kita puasa, memang kita terasa, ya, bercakap-cakap dengan Allah, ya Allah pandang aku, ya Allah aku puasa kerana engkau. Sebab apa? Orang tak tahu pun kita puasa. Kalau puasa sunat lagi-lagilah. Orang tak tahu kita puasa kalau kita tak cakap. Orang tak tahu tuan-puan, ya, kalau kita puasa, kalau kita tak cakap yang kita puasa. Elok-elok dah tuan-puan, tak cakap dengan orang, ya, yang kita ni puasa, elok-elok dah. Tapi tiba-tiba tengah hari kita buka puasa. Kenapa kita buka puasa? Kerana adanya syahwah khafiyah. Ada satu keinginan halus sangat. Yang kadang-kadang kita nafikan keinginan tu. Apa dia? Sebesar-besar keinginan tadi, punyalah besar keinginan yang sangat hebat. Tujuan dia apa? Ya Allah pandanglah aku, ya Allah aku nak harap redha-Mu, aku nak harap keampunan-Mu, aku nak harap. Semua yang kita harap ni benda hebat-hebat ni, benda besar-besar. Sebab daripada Allah kan?
Benda daripada Allah ni orang lain tak boleh bagi tuan-puan. Keampunan siapa boleh bagi? Rahmat siapa boleh bagi? Yang memang Allah saja yang boleh bagi. Syurga siapa boleh bagi? Memang Allah pemilik syurga. Elok besar sangat tujuan, keazaman, kehebatan tadi. Subhanallah. Hanya dengan aiskrim je, aiskrim, terliur nak makan aiskrim, sebesar-besar hajat, sebesar-besar tujuan runtuh. Macam tu je. Ya, bukan sakit tenat tuan-puan, buka puasa tadi. Hanya kerana sikit je, bisikan-bisikan halus sangat. Sedapnya aiskrim tu. Padahal kita boleh makan dia esok, hari Selasa tak puasa sunat. Tapi nak hari tu juga. Syahwah khafiyah. Sedapnya. Ya, teringin lah. Sikit je, teringin lah. Teringin apa? Makan nasi biryani. Masuk nasi dalam badan kita, masuk dalam perut, lepas tu separuh jadi zat, separuh keluar jadi najis. Ya, sekejap sangat. Untuk nasi biryani tu ada dalam tubuh badan kita, memberikan khasiat pada tubuh badan kita. Entah-entah jadi kolesterol lagi. Tapi semua itu boleh menggantikan, boleh menolak sebesar-besar niat tadi. Secantik-cantik, sekukuh-kukuh niat kerana Allah tadi. Macam tu je ditendang oleh syahwah khafiyah. Halus sangat. Kalau kita fikirkan sahabat-sahabat ni, Ustazah masa baca hadis tu pun kata, ya Allah ya Tuhan. Kesiannya. Selama ini yang mengancam niat kita bukannya jentolak yang besar tuan-puan. Ya bukannya ada segerombolan tentera yang datang kat kita. Yang menggoncang niat yang hebat tadi. Tak. Syahwah khafiyah. Halus saja, halus. Itu pun dah boleh tendang dah kita punya niat yang besar tadi. Subhanallah tuan-puan sekalian. Sebab itu berdoalah. Ambillah kesempatan pada 10 akhir Ramadan berdoa. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Dua-dua boleh. Ya Allah, ikhlaskanlah aku ya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang berusaha untuk ikhlas. Dua-dua boleh tuan-puan. Doa. Ya Allah. Ya sebenarnya sahabat-sahabat dalam bab ikhlas ni kan, Ustazah tak reti dah nak doa macam mana sebenarnya. Ya tak reti. Kadang-kadang cakap macam ni, ya wahai Allah, aku bingung ya Allah, aku bingung sangat. Aku dah tak tahu dah kaedah ke, cara ke, macam mana, aku tak tahu dah ya Allah. Sebab apa? Sebab perlawanan dalam jiwa ni terlampau hebat. Sebab bisikan-bisikan syaitan juga tidak kurang kalahnya Allah datang dalam hidup aku. Sampai aku tak tahu dah nak buat macam mana. Aku tak pandai dah ya Allah nak bicara tentang ikhlas, nak kata tentang ikhlas semua. Aku dah kebingungan wahai Allah. Cuma yang aku tahu, aku ada Engkau. Engkau yang maha kukuh, Engkau yang maha gagah, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha baik. Daripada-Mu lah datangnya segala keikhlasan. Daripada rahmat-Mu lah datangnya ikhlas yang ada pada para nabi, para anbiya, para mursalin. Siapa pun yang Engkau ikhlaskan. Sumbernya adalah Engkau. Dalam keadaan aku kebingungan ini ya Allah, aku nak nyatakan bahawa aku ada Engkau ya Allah. Aku hamba-Mu dan Engkau adalah Tuhanku. Aku berdiri di sini ya Allah, aku datang mengharapkan kasihan belas-Mu kepada aku. Tolong ya Allah, seperti mana Engkau pilih para nabi-Mu, para rasul-Mu, para awliya-Mu untuk Engkau ikhlaskan. Tolong ya Allah, pilihlah aku ya Allah. Hamba-Mu Nur Hafizah Musa ini ya Allah, agar Engkau sudi mengikhlaskan hidupnya kerana Engkau. Agar Engkau sudi ya Allah menjadikan dia manusia yang berusaha gigih untuk meraih keikhlasan dalam kehidupannya, dalam amalannya. Wahai Allah, aku hanya ada Engkau. Yang aku tidak boleh minta dengan sesiapa pun untuk membantu aku agar aku memiliki keikhlasan kecuali dengan Engkau. Macam tu je lah tuan-puan. Tak reti nak cakap macam mana. Dia tak pandai dah nak susun ayat, nak susun kata. Hanya mengaku bodoh-bodoh saja. Ya, mengaku jahil-jahil lah depan Allah Azza wa Jalla. Allah lah sahaja yang boleh membantu untuk kita memperolehi ya keadaan ataupun jiwa yang ikhlas. Daripada Anas radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, tu'radu a'mal bani Adam baina yadayillah azza wa jalla yawmal qiyamah fi suhufin mukhtimah. Fayaqulu Allah, ulqu hadha waqbalu hadha. Masya Allah, subhanallah. Ya, sahabat-sahabat bersama dengan Ustazah. Hari kiamat, amalan-amalan anak Adam akan dibentangkan di hadapan Allah. Satu persatu. Amalan-amalan itu sudah siap tercatat dalam sebuah buku yang telah dimeterikan.
Maknanya tak dapat nak tambah, nak kurang, tak ada dah. Semuanya buku yang memang sudah dah materi dah. Inilah bukunya, tak ada kurang, tak ada lebih. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kecil ke besar ke semua ada belaka dah dalam buku tu. Subhanallah. Hari akhirat kita akan dihadapkan di hadapan Allah dan dibentangkan amalan-amalan yang sudah tercatat semua dalam buku tersebut. Fayaqulullah. Maka Allah pun berfirman, ulqu hadha waqbalu hadha. Yang ini campakkan, yang ini terima. Yang ini campak, yang ini terima. Yang ini campak, yang ini terima. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kena campak macam tu je tuan-puan. Lalu fataqulul malaikah. Malaikat yang tengok pun bagi respon. Malaikat kata kepada Allah, Ya Rab, wahai Tuhan, wallahi ma ra'ayna minhu illa khaira. Aku ni tak pernah lihat pada dia, ya Allah, kecuali benda baik-baik je. Engkau campak tu, engkau campak, engkau terima. Engkau campak, engkau terima. Sedangkan aku melihat dia semua baik. Patutnya terima semua. Itu malaikat cakap. Fayaqul, maka Allah berfirman, Inna amalahu kana li ghairi wajhi. Sesungguhnya amal yang dia buat, yang tercatat dalam buku itu, dia telah lakukan li ghairi wajhi, bukan mengharapkan pandangan aku, bukan mengharapkan wajahku, bukan mengharapkan keredaanku. Wala aqbalul yawma minal amali illa ma uridu bihi wajhi. Hari ini aku tidak menerima sebarang bentuk amalan kecuali yang aku inginkan adalah amalan yang hamba aku lakukan semata-mata kerana mengharapkan wajahku. Semata-mata kerana mengharapkan pandanganku, redaku, berharap kepadaku. Itu saja yang aku terima. Yang lain campak. Yang terima hanya yang mengharapkan wajah Allah, yang mengharapkan pandangan Allah. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, pada akhirnya apa yang boleh Ustazah katakan ialah, sebenarnya bila kita tidak ikhlas, ya, bila kita tidak melatih diri kita untuk ikhlas, tak berdoa untuk ikhlas, ya, tidak berusaha untuk ikhlas, sebenarnya itu adalah kemuncak buruknya adab kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tak ikhlas pada Allah, itu memang kemuncak buruknya adab, buruknya akhlak kita dengan Allah. Kenapa Ustazah katakan demikian tuan-puan? Sebab kita benar-benar orang yang lupa daratan, yang tidak mengenang budi, yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Kita benar-benar orang lupa diri, terpedaya, tertipu dengan habuan dunia yang sedikit. Tengok ya macam mana teruknya keadaan orang yang tak ikhlas. Teruknya adab dengan Allah. Kenapa tuan-puan? Kerana ketika mana kita melakukan amalan tersebut, bahkan keinginan yang datang dalam hati kita untuk melakukan amal tersebut pun datangnya daripada kurniaan Allah. Walaupun tuan-puan datang daripada kurniaan Allah, tapi kita petik jari saja lupakan Allah. Padahal subhanallah tuan-puan, kemampuan kita untuk melakukan amal tersebut, kemampuan. Kita boleh ambil duit kita dan kita beri, harta kita ada pun daripada Allah. Ya, niat yang kita nak bagi tu pun, nak sedekah pun daripada Allah. Kalau kita ambil contoh ibadah solat, keinginan kita untuk solat malam datang daripada Allah. Yang mengejutkan kita bangun malam, Allah. Yang menyebabkan kita dimudahkan urusan untuk bangun malam, Allah. Kita boleh angkat tangan, Allah. Kita punya kudrat tubuh badan nak sujud, nak rokok, Allah. Kita qiyam, Allah. Tak ngantuk, dari Allah. Segala-galanya Allah, 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 Allah. Satu je yang tak daripada Allah, tak kerana Allah, hati kita. Nampak sahabat-sahabat? Yang lain-lain semuanya kerana Allah, digerakkan oleh Allah, datang daripada Allah. Satu je yang kita boleh lihat terpesong daripada Allah, hati, niat. Padahal kita niat tu pun kerana Allah, datang daripada Allah, kekuatan pun daripada Allah, kemampuan pun daripada Allah, yang nak menerima pun Allah. Kita dah jadi apa? Tiba-tiba niat kita rasa sedap, rasa lazat, orang tahu. Rasa sedap, rasa lazat, dapat habuan dunia yang sedikit. Ya, rasa sedap, rasa lazat, rasa puas, dapat apa? Puji-pujian manusia. Dapat ikutan-ikutan manusia, follower dan sebagainya. Kesian kita. Kita benar-benar tidak beradab dengan Allah. Kita pakai segala nikmat yang Allah bagi, segala-gala datang daripada Allah, tapi kita tidak kita tatang niat kita dengan sebaik-baiknya.
Tidak kita tatang hati kita dengan sebaik-baiknya. Benar-benar kita tuan-puan adalah manusia yang paling su'ul adab dengan Allah, paling buruk adab dengan Allah. Ini adalah statement, fakta yang kita kena cakap pada diri kita. Bila kita ni terganggu dengan apa? Bisikan-bisikan, nak pujian, nak habuan dunia, nak itu, nak ini. Jerkah hati kita, jerkah nafsu kita. Tergamak kamu dapat daripada Allah, kamu gunakan segala nikmat Allah, bahkan keinginan pun datang daripada Allah, bahkan kemudahan untuk kamu lakukan amal soleh pun daripada Allah. Tapi kemudiannya hati kamu pesong, kamu mudah-mudah saja daripada Allah. Kamu mengharapkan makhluk, mengharap pujian makhluk. Kamu manusia paling buruk adab dengan Allah, paling buruk akhlak dengan Allah. Jerkah nafsu kita tuan-puan sekalian. Sebab itu muslimin muslimat, ya, Masya Allah, subhanallah. Apa saja yang kita buat kerana benar-benar mengharapkan Allah, ya, dan kemudian kita ikuti setiap amalan, selepas amalan dengan istighfar dan sentiasa berdoa, wahai Allah, jadikan aku orang yang ikhlas. Ya, kita kena ada usaha dia lah. Saya tak sempat nak cerita macam mana nak jadi orang ikhlas tu tuan-puan, insya-Allah, ya, pada kuliah-kuliah yang akan datang lah. Tapi hari ini untuk memberikan kita satu kesedaran bahawa di sana di antara munajat yang paling penting sekali untuk kita panjatkan kepada Allah, rafakkan kepada Allah pada 10 akhir Ramadan ini ialah soal keikhlasan. Kalau Allah sudah memilih kita tuan-puan untuk menjadi orang yang ikhlas, Masya Allah, subhanallah, bermulalah suatu mi'raj, pengembaraan kerohanian yang sangat hebat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, kita berharap sangat semoga Allah memilih kita semua untuk diikhlaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Baik. Ya, kalau Allah sudah memilih, tidak ada siapa yang boleh menyekat dan menghalang. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat sekalian, kita berhenti sekadar ini. Maafkan Ustazah salah silap. Tolong doakan Ustazah segala yang terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Demikianlah doa Ustazah kepada sahabat-sahabat sekalian. Allahumma rizukna laylatal qadar. Allahumma rizukna laylatal qadar. Allahumma rizukna laylatal qadar. Ya Allah, terimalah ya Allah daripada sedikit amalan kami, sujud kami yang sedikit, rokok kami, qiyam kami, apa saja yang datang daripada kami ya Allah, terimalah. Kalau ia kotor, bersihkanlah ya Allah. Terimalah ya Allah seperti mana Engkau menerima amalan orang-orang yang Engkau ikhlaskan. Wallahu ta'ala a'lam. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, terima kasih banyak-banyak atas infak Ramadan yang tuan-puan berikan. Sikit atau banyak itu tidak penting tuan-puan. Yang penting kita lakukan kerana mengharapkan wajah Allah. Terima kasih ya, infak Ramadan pada 23 Ramadan, insya-Allah mudah-mudahan pada 23 Ramadan ini kita masih lagi bersama-sama menjadi orang yang tangannya berada di atas. Alhamdulillah wa insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dengan Ustazah Nur Hafizah Musa, ya, kita mengikuti perkembangan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Ustazah suka untuk menukilkan kata-kata daripada almarhum Tan Sri Muhammad Ali Hashim. Kata beliau, kefahaman wakaf untuk mati perlu diubah kepada wakaf untuk hidup. Ya, benar tuan-puan sekalian, wakaf tuan-tuan dan puan-puan kepada pembangunan fasa kedua Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz bukan semata-mata wakaf untuk mati, bahkan wakaf untuk hidup. Masya Allah, wakaf kita tuan-puan sekalian akan menghidupkan insya-Allah generasi Al-Quran, generasi yang faham Al-Quran, generasi yang beramal dan berakhlak dengan Al-Quran. Masya Allah, wakaf kita akan menghidupkan masa depan untuk agama Allah ini, insya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, kalau kita melihat bagaimana hebatnya isteri Sultan Imaduddin Zinki, iaitu Zamrud Khatun,
yang telah membangunkan Madrasah Al-Khatuniyah Al-Baraniyah pada tahun 526 Hijrah sebagai jihad ilmu yang telah dilakukan. Begitu juga isteri Sultan Nuruddin Zinki telah membangunkan Madrasah Al-Khatuniyah Al-Jawaniyah pada tahun 628 Hijrah. Mereka rata-ratanya tuan-puan sekalian merupakan contoh wanita-wanita muslimah salihah yang mencintai ilmu dan ulama. Begitu juga Rabi'ah Khatun, Khadijah Khatun daripada keluarga Ayyubiyah. Demikian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana hebatnya Fatimah binti Muhammad Al-Fahri yang berasal daripada Andalusia, yang memainkan peranan yang besar dalam mengembangkan Masjid Al-Qarawiyyin di Fez dan sekarang muncul sebagai Universiti Qarawiyun di Morocco, iaitu universiti pertama dalam dunia Islam. Masya Allah tuan-puan sekalian, mereka adalah muslimah yang bersama-sama dalam jihad ilmu. Tuan-puan lihatlah bangunan fasa kedua kompleks Madinatul Huffaz ini tuan-puan sekalian, yang merupakan ladang amal kita semua, yang merupakan tempat untuk kita menyatakan bahawa kita nak terlibat dengan jihad ilmu, dengan jihad pendidikan tuan-puan sekalian. Marilah bersama-sama dengan kami untuk membangunkan fasa kedua pembangunan Madinatul Huffaz ini tuan-puan sekalian, yang ustazah sangat berharap, kami semua sangat berharap agar Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz komplek fasa yang kedua ini dapat disiapkan menjelang akhir tahun 2021 ini insya-Allah, supaya nanti insya-Allah pelajar-pelajar baru boleh mendaftar untuk memasuki tingkatan 1 tahun 2022. Kami tuan-puan sekalian menghadapi kekangan tempat di mana fasa yang pertama sudah maksima tuan-puan. Seramai 180 orang belajar di sana lengkap dengan asrama. Alhamdulillah, kita telah pun melahirkan ratusan pelajar-pelajar tuan-puan sekalian sepanjang 5 tahun kita beroperasi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, pada bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, bahawa Madinatul Huffaz fasa yang kedua adalah merupakan ladang amal kita bersama, ladang jariah kita bersama. Mari tuan-puan, sedikit lagi untuk siap madrasah ini. Sikit lagi nak siap. Tuan-puan, fasa yang kedua ini, tuan-puan boleh lihat progresnya. Tidak ada apa yang kami rahsiakan. Bahkan datanglah, lewatilah, melintaslah di hadapan tapak pembangunan ini. Di lembah Melewar Gombak, tuan-puan sekalian, Kuala Lumpur. Lihat sendiri tuan-puan progresnya daripada hari ke hari. Masya Allah, Alhamdulillah. Ia sangat memberangsangkan, sangat memuaskan. Namun kami takut dan bimbang tuan-puan, sekiranya isu kos menyebabkan ia tergendala, maka marilah bersama-sama dengan kami tuan-puan sekalian. Kita mungkin tidak dapat secara individu untuk melahirkan, mengasaskan sebuah institusi, tapi sekarang kita melahirkan, membangunkannya secara bersama-sama institusi pendidikan Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz, di mana tuan-puan di sini penekanan kami adalah Madrasah Tahfiz Khadimul Ummah. Ia siap untuk melahirkan insya-Allah anak-anak generasi yang akan berkhidmat kepada ummah. Generasi Al-Quran, generasi Qurani, generasi Rabbani, yang insya-Allah mudah-mudahan dengan sokongan daripada doa tuan-tuan dan puan-puan semua, anak-anak ini terbina dan terbentuk menjadi hamba Allah yang dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Ustazah mewakili warga Tahfiz Madinatul Huffaz mengucapkan jutaan terima kasih atas keprihatinan, kasih sayang yang telah memberikan sumbangan kepada kami. Sesungguhnya Nabi SAW adalah insan yang sangat dermawan. Pada bulan Ramadan tuan-puan sekalian, Nabi lebih-lebih lagi amat dermawan seperti mana angin yang bertiup. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang,
akibat noda. Namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mungkinnya iman senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya